Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, apa yang selama ini difikirkan oleh Mahathir, anak-anak Mahathir, keluarga Mahathir, jadi kenyataan. Kalau sebelum ini hanya spekulasi, akhirnya hari ini diakui sendiri oleh Ketua Pengarah SPRM yaitu Tan Sri Azam Baki dengan menyebut bahawa laporan daripada mykim.net menulis Mahathir antara disiasat isu istihar harta. Jadi terbuktilah bahawa memang ada isu tentang istihar harta kepada Mahathir. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berkata, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir antara individu disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Katanya, ekoran penyiasatan itu, kedua-dua anaknya juga telah diberi notis mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan lagi maklumat lanjut berhubung kes itu. Tentang apa kesalahan yang dilakukan semua mereka, kata Azam Baki. Biarkan SPRM meneruskan siasatan terlebih dahulu. Sehingga saya fikirkan satu masa yang sesuai untuk kita nyatakan hasil dapatan kes siasatan berkenan, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang yang baru di tingkat 1 bangunan persekutuan daerah itu. Mahathir akhirnya dapat berita buruk daripada Azam Baki, iaitu Mahathir antara disiasat isu istihar harta, kata Azam Baki lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini berkaitan dengan pengisytiharan harta Mahathir yang diumumkan sendiri oleh Azam Baki. Menjadi persoalan kita ialah apa, berapa dan siapa sebenarnya pemilik kekayaan Mahathir dan berapa banyak kekayaan Mahathir yang sebenar-benarnya. Adakah banyak perkara yang kita tidak tahu? Terpulanglah kepada anda semua. Semoga siasatan SPRM segera dapat dilaporkan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini memang luar biasa. Persoalan besar, adakah MCA bersedia untuk keluar daripada kerajaan perpaduan? Ini apabila beberapa hari yang lepas dilaporkan MCA masih kekal dengan pendirian untuk tidak mahu membantu dalam kempen PRK, pilihan raya kecil di Kuala Kubu. Bahkan ada juga ketuanya, iaitu ketua MCA, juga telah kata bahawa goblok untuk menolong DAP, kata beliau. Dan dia juga kata MCA ada maruah, dulu dihina, dicerca dan sebagainya. Kata beliau, takkanlah kami nak membantu pula, katanya. Oleh sebab itulah timbul persoalan besar. Adakah MCA akan bersedia keluar daripada Barisan Nasional? Hari ini kita dikejutkan pula dengan kenyataan Lokman Adam dengan mengatakan bahawa MCA perlu buat keputusan kedudukan dalam kerajaan. Apa maknanya? Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam meminta MCA untuk membuat keputusan mengenai kedudukan parti itu dalam kerajaan perpaduan. Ini setelah komponen BN itu memutuskan untuk tidak terlibat dalam pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu Baru KKB yang dijadualkan pada 11 Mei ini. Kita Barisan Nasional hari ini bersetuju untuk berada dalam satu pasukan. Sewajarnya kita betul-betul menunjukkan kita adalah pemain pasukan.
Kalau mereka mahu dilayan dengan adil, maka mereka juga perlu menyumbang, mengukuhkan kerajaan perpaduan, kata Lokman Adam. Saya percaya MCA perlu membuat keputusan. Sama ada mereka nak berada dalam kerajaan perpaduan atau mereka boleh berada dengan sesiapa sahaja, kata Lokman Adam kepada pemberita selepas menghadiri majlis pengumuman calon perpaduan di Taman Gemalan, Kuala Kubu Bahru malam tadi. Sebelum ini, Presiden MCA Wee Ka Seong berkata parti itu tidak akan turun berkempen untuk PH. Selepas mendakwa mereka dipersenda, dimaki hamun dan diperkecilkan oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Katanya, pihak yang ingin melihat mereka turun berkempen nanti perlu tahu bahawa ahli parti itu juga mempunyai maruah dan harga diri. DAP juga katanya tersilap apabila mengharapkan MCA dapat melupakan segala kata cacian yang dilemparkan oleh parti kepada mereka sebelum ini dan turun padang pula membantu memenangkan calon parti kerajaan perpaduan. Selepas seronok mengecam dan memaki hamun MCA, kata Wee, tidak sepatutnya DAP mengharapkan kempen mereka dibantu oleh parti berkenan. Mengulas lanjut, Lokman berkata MCA tidak sepatutnya berasa goyah dengan kritikan. Kita faham mungkin mereka ada sedikit terasa kecil hati dan sebagainya. Tapi kita dalam politik ini tak boleh mudah goyah, kata Lokman. Kita dalam politik ini kalau kita selalu kritik orang, takkan sekali-sekala orang kritik kita, tak boleh. Jadi jangan mudah goyah dan jangan fikir pasal diri sendiri sahaja, kata Lokman. Namun katanya tidak ada masalah sekiranya MCA masih enggan menyertai kempen PRK berkenaan. Tak ada masalah sama ada MCA mahu sertai kempen ataupun tidak. Kalau dengan pujukan pimpinan BN akhirnya MCA menyertai PRK ini pun alhamdulillah, katanya. Sebelum ini Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata kempen BN mempunyai tanggungjawab. Komponen BN mempunyai tanggungjawab membantu dan memastikan kemenangan calon kerajaan perpaduan di Kuala Kubu Baru. Muhammadian juga Timbalan Pengurusi BN berkata tanggungjawab itu perlu dilaksanakan kerana BN ialah sebahagian kerajaan perpaduan. Saya tidak rasa ada isu boikot memboikot. BN pun belum buat mesyuarat lagi. Biar kami bermesyuarat dahulu dan dalam mesyuarat nanti kami akan berunding, bertukar fikiran dan cari apa jalan terbaik. Ini untuk memastikan semua supaya BN mantap sebagai satu pasukan untuk membantu calon kerajaan perpaduan bertanding pada PRK Dun Kuala Kubu Baru, kata beliau lagi. Ada beberapa komen yang memberikan komen. Beliau kata, Mr. Sakau kata caci maki hamun memang warna-warni dalam politik, namun berbeza dengan fitnah. MCA boleh sahaja ikut jejak langkah muda dan yang tidak menyokong Madani. Silakan, kata Mr. Sakau. Seorang lagi otak center kata MCA dah hilang keyakinan pengundi, dah kira tak relevan oleh pengundi. Bukan Melayu patutnya keluar gabungan BN. Black Panther kata kalau tidak berani bahas dengan UMNO mempertahankan kepentingan parti, baik keluar dari BN, kata Black Panther. Harimau Satu kata, apa Lokman ini cakap? Bila DAP maki hamun MCA dan MIC, dia diam saja. Rakyat Malaysia kena ada maruah lah. Kita faham Lokman ni tak ada maruah, kata Harimau Satu. Red Parrot kata, MCA pun selalu maki hamun DAP. So now is in one team. Move forward, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita terburuk untuk Muhyiddin Yassin. Apabila selama ini disangka menantu Muhyiddin tidak diketahui kedudukannya. Tapi berita dipetik daripada BH Online malam ini mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. SPRM mengetahui lokasi menantu Muhyiddin. Laporan ini cukup luar biasa kerana sebelum ini kita semua menyiasat, mahu tahu
di mana perginya menantu Muhyiddin yang dilaporkan sudah menghilangkan diri sejak Mei tahun lalu dan menghampiri setahun. Rupa-rupanya, akhirnya SPRM dedah bahawa mereka tahu lokasi menantu Muhyiddin. Persoalan besar sekarang ialah apabila SPRM sudah tahu, mampukah SPRM membawa pulang menantu Muhyiddin itu dan mendedahkan banyak perkara berkaitan dengan skandal yang pernah berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapat petunjuk baru mengenai keberadaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia dikesan menerusi transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, selain itu pihaknya juga turut mendapatkan kerjasama daripada Polis Antarabangsa Interpol untuk mengesan Muhammad Adlan. Kata mereka, ada petunjuk baru beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara. Kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, kata beliau. Sehingga sekarang tidak ada lagi makluman daripada beliau dan juga seorang peguam, katanya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang di Dewan Datuk Arifin Said, Ibu Pejabat Kesedar Gua Musang di sini hari ini. Sehubungan itu beliau menggesa Muhammad Adlan dan peguamnya untuk tampil dan menghadapi pertuduhan yang akan dikenakan terhadap mereka. Terdahulu, media melaporkan SPRM mengesahkan beberapa kertas pertuduhan membabitkan beberapa dakwaan, termasuk jenayah pecah amanah CBT ke atas Muhammad Adlan sudah lengkap. Saudara-saudara sekalian, kita harapkan dengan segera SPRM dapat membawa pulang Muhammad Adlan bagi tujuan pendakwaan dan seterusnya mengetahui apa cerita sebenar di sebalik pendakwaan tersebut. Kalau benar tidak bersalah, buat apa takut? Kalau bersalah, memang patut takut. Jadi kalau rasa memang tak salah, apa kata balik ke Malaysia hadapi pertuduhan itu dan semoga melalui perbicaraan yang adil dan saksama di mahkamah, ianya secara tidak langsung dapat membersihkan nama keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, seterusnya dapat membersihkan nama anak menantu beliau ini, iaitu Muhammad Adlan. Kerana orang kata, apa saja perkara itu, yang benar akan menang. Yang kalah, yang salah tetap akhirnya akan kalah juga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini paling memalukan Perikatan Nasional. Ini adalah pendedahan yang pastinya membuatkan ramai yang tak sangka-sangka. Inilah yang membanggakan. 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Persoalannya sekarang ialah giliran siapa pula selepas ini. Bukan membanggakan yang betul-betul makna membanggakan yang ingin didedahkan melalui laporan di Harapan Daily ini. Tetapi perkara yang sebenarnya memalukan Perikatan Nasional itu sendiri. Kalau selama ini Perikatan Nasional mendendangkan lagu kononnya, mereka lah yang bersih, mereka lah yang terbaik dan sebagainya. Rupa-rupanya tak sampai pun 5 tahun, baru 2 tahun memerintah, hanya beberapa tahun menjadi kerajaan dan sekarang memerintah di beberapa buah negeri, sudah terpalit pula dengan pelbagai isu yang memalukan. Ini apabila 3 pencapaian, satu demi satu pencapaian anak beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN muncul dan menghangatkan
diperkatakan rakyat Malaysia. Pada masa sama, penyokong tegar pembangkang yang mesra dipanggil sebagai walaun dilihat tidak pula berbunyi apabila keluarga pemimpin mereka terlibat dalam kes mahkamah. Menjadi persoalan di mana perginya walaun. Kalau orang yang kena, wah, satu dunia nak runtuh. Mereka persoal sini sana, gendangkan sini sana, mereka dedahkan sini sana. Tapi bila batang hidung sendiri yang kena, diam pula membisu tanpa seribu bahasa. Pergi mana mereka semua? Okey. Baik, saudara-saudara sekalian. Kita senaraikan sekarang. Saya bacakan kepada anda semua 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Giliran siapa pula selepas ini? Nombor 1, menantu pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, menantunya Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, sudah menghilangkan diri sejak Mei tahun lalu. Sekarang dah menghampiri Mei. Maknanya dah hampir 1 tahun menantu pengerusi Perikatan Nasional ini, iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, melarikan diri atau menghilangkan diri entah ke mana dan tak pulang lagi ke Malaysia. Dah diarah balik Malaysia, tak balik lagi. Dia dan peguamnya Mansor saat menghadapi pertuduhan pecah amanah jenayah CBT oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka menghadapi pertuduhan berkaitan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Bagaimanapun, Adlan 48 tahun dan Mansor 69 tahun dipercayai melarikan diri dari negara ini masing-masing pada 17 Mei dan 12 Mei tahun lepas. Sehingga kan ada ramai netizen meminta supaya Muhyiddin ambil tindakan menasihati menantu beliau ini pulang semula ke Malaysia. Bahkan kemarin Fahmi Fadzil menemplak Sanusi dan juga Muhyiddin Yassin. Fahmi kata Muhyiddin tidak ada pendirian moral untuk mengomen kerajaan yang ada sekarang ini. Kerana katanya sedangkan menantu Muhyiddin sendiri pun belum balik lagi, ini kan pula nak komen tata kelola negara, kata beliau. Adlan mempunyai alamat terakhir di Sunway Kiara Hills, Jalan 32/70E, Desa Sri Hartamas, manakala Mansor beralamat terakhir di Jalan SS 19/1C, Subang Jaya Selangor. Namun Adlan dalam satu kenyataan melalui peguam Datuk Baljit Singh Sidhu menafikan dia melarikan diri daripada pihak berkuasa dan menyatakan akan pulang ke tanah air bagi membantu siasatan. Pada Oktober tahun lalu, polis mengesahkan telah menyerahkan dokumen diperlukan kepada Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Adlan dan Mansor. Tempat yang pertama. Kedua, ialah anak Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Anak kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang juga Ketua Pembangkang, berdepan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan. Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun didakwa bersama Azizul Abdul Halim, 55, kedua-duanya pengarah rimba merpati sendirian Berhad, iaitu pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan.
Pasar Segar Din Maju yang menyalahi Seksyen 8 dalam kurungan 4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berikutan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta sama. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974, iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.15 malam di premis perniagaan Rimba Merpati Sendirian Berhad di kawasan Industri Sinar Andalas, Senawang di sini pada 11 Ogos 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22 dalam kurungan 4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum Rp1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum Rp3 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya. Kedua, anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan ialah ketiga. Siapa lagi kalau bukan anak Menteri Besar Perlis. Ini adalah yang terbaru dan menggemparkan. Kes melibatkan anak kepada Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Anak lelaki pengerusi Perikatan Nasional PN Perlis itu antara 6 individu yang direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka direman bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600.000. Dia dan 5 suspek yang ditahan dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih menyelenggara perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Untuk rekod, Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perlis yang ke-8 pada 22 November tahun 2022. Muhammad Syukri, 63 tahun, menjadi Menteri Besar pertama dari Gabungan Perikatan Nasional yang mentadbir Perlis buat julung kalinya sejak merdeka. Gabungan Perikatan Nasional menang 14 daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik perhatian kita semua. 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Giliran siapa pula selepas ini? Pertama, menantu Muhyiddin akan didakwa atas pertuduhan pecah amanah. Kedua, pemalsuan dokumen dan buat tuntutan palsu. SPRM tahan anak Menteri Besar Perlis. Dan yang ketiga, anak Hamzah Zainuddin didakwa kemuka dokumen palsu memiliki minyak masak lebih had. Terjumpa lagi. Bye-bye.